Dan pimpinan keadilan serah bulat-bulat pada Dr. Mahathir untuk jadi Perdana Menteri. Itu yang saya persoalkan. Saudara. Dan kalau nak katakan masih lagi, saya lihat saya agak terkejut bila Rafizi mempertahankan Pakatan Harapan. Kerana pilihan raya dulu Parti Keadilan. Beliau sebagai timbalan Presiden Parti Keadilan sepatutnya mempertahankan Parti Keadilan. Macam kita dalam UMNO Barisan Nasional, kita akan menyebut UMNO Barisan Nasional. Sepatutnya sebutlah Parti Keadilan Pakatan Harapan. Kena ingat, kecintaan pada parti itu kena lebih jelas. Jangan pilihan kali ini mengutamakan Pakatan Harapan. Apakah pilihan raya akan datang? Apa pula jadinya? Ini gambarannya yang rakyat nak tengok. Selama ini orang melihat pejuang-pejuang reformasi. Bila saya dengar, bila mereka hadir di pelbagai tempat, sebelum hadirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, jeritannya lain tak ada. Reformasi. Lawan, tetap lawan. Adakah itu signature ataupun penjelasan terhadap Parti Pakatan Harapan? Ini bertentangan dengan waktu dulu penubuhan Parti Keadilan. Keadilan hadir Parti Keadilan. Wujud untuk reform. Reformasi. Guna keadilan. Tapi tiba-tiba sekarang Pakatan Harapan. Macam mana kalau reformasi Pakatan Harapan? Pakatan Harapan membawa harapan. Ini persoalan, saudara. Saya malas nak bercakap soal ini parti mereka. Cuma saya merasakan agak tempang lah penggunaan benda-benda begitu. Sebab itu, saya merasa yakin hingga saat ini adalah teman-teman membuat analisa, pelbagai analisa. Saya begitu yakin bahawa kali ini, walaupun Parti Keadilan berusaha untuk menolak kehadapan Parti Pakatan Harapan, itu adalah tindakan yang cukup salah. Sebab Pakatan Harapan masih lagi terjema dalam hati rakyat bahawa mereka telah pun dibohongi. Saya rasa kalau sepatutnya tadi, mereka menggunakan lambang keadilan. Kalau Parti DAP setia dengan keadilan, duduklah bawah lambang keadilan. Apa ada masalah? Begitu juga Parti Amanah. Tapi bila dijolok, ditolak ke depan Pakatan Harapan dan pembuka bicara ataupun pembuka pentahnya reformasi. Ini yang saya pelik lah saya kata. Tapi terpulanglah. Cuma saya bersimpati. Saya cuma bersimpati pada teman-teman dari kalangan warga yang memilih berada dalam Parti Keadilan. Pimpinan tidak begitu meletakkan harapan yang begitu tinggi pada keadilan. Kenapa jadi begitu? Apakah mereka tidak yakin pada parti yang mereka jadi ahli? UMNO lain. Bagi kita, UMNO Barisan Nasional. Itu jelas, saudara. Tak apalah, nanti kan kawan marah pula lagi. Saudara Yusof, apakah nama dia? Selalu dia marah saya kalau bila saya memberi pencerahan ini, kata, jangan cakaplah pasal parti orang lain. Saya cuma memberi pencerahan. Saudara Kamal Razlan, undi PH. Undi Pakatan Harapan. Well, terpulang. Kita demokrasi, saudara, tak ada masalah. Cuma yang saya katakan, apakah anda ahli Parti Keadilan? Kalau anda ahli Parti Keadilan, seharusnya anda mempersoalkan. Sebab pilihan raya lalu Parti Keadilan. Dan kalau sebut Pakatan Harapan ni, di hati warga, rakyat masih lagi terkesan. Masih terbayang bagaimana Pakatan Harapan ini dipimpin oleh Dr. Mahathir. Yang hari ini Dr. Mahathir terkial-kial. Tambah-tambah lagi bila GTA tidak didaftarkan, belum diluluskan. Dan terpaksalah dia menggunakan Parti Pejuang. Sepatutnya kalau dia benar-benar ikhlas nak melihat bahawa Saki Baki ataupun teman-teman yang lain itu meneruskan agenda untuk mentadbir negara ini. Maka dia tak sepatutnya mereka mengingatkan. Beliau mengingatkan, tak payahlah guna Pakatan Harapan. Sepatutnya begitu. Sebab dendam di hati rakyat masih menebal. Sukar untuk dilupuskan sehingga saat ini. Saya menyantuni teman-teman kita. Dan begitu juga dengan bila orang bertanya bagaimana dengan Perikatan Nasional. Saya kata Perikatan Nasional, saya minta maaf sebab parti itu dipenuhi dengan kata-kata. Tidak memungkinkan mereka mampu menggamit keyakinan rakyat. Malahan, kalau dia tengok, terpaksa pula guna lambang PAS, bertanding di Kelantan, macam Mustafa Muhammad, Ikmal, Radhi Jidin. Ini saya kata, apa keadaannya? Seharusnya mereka memikirkan kalau ada persetujuan. Mungkin PAS kata, bagilah mereka bertanding
laman PAS, sebab ini berpuluh-puluh tahun lamanya. Warga PAS yang begitu walak kesetiaannya pada parti. Tapi tak tahulah, mungkin mereka setia pada pemimpin. Tapi dapatan saya, pimpinan akar umbi PAS, sudah ramai yang kecewa. Kesan daripada kecewaan itulah saya membuat analisa, kerana mereka mula menghubungi saya. Banyak undiannya, saya belum lagi dapat tahu calonnya. Selepas kita dapat tahu calon 3-4 hari, barulah saya boleh membuka data-data yang ada pada saya, bagaimana kedudukan calon-calon yang akan bertanding saudara. Sebab dapatan saya melihat secara terus terang, untuk saat ini ada teman kiriman mengatakan UMNO Barisan Nasional boleh menang 122 kursi. Saya kata saya masih lagi bersikap pesimis pada jumlah sebut. Okey, saya boleh percaya, tetapi saya kata saya lebih berpijak pada angka 115. Kenapa saya katakan 115 kursi? Kerana waktu pilihan raya yang lalu, dalam keadaan diserang sebegitu hebat, UMNO Barisan Nasional masih mendapat 79 kursi parlimen. Dan saya yakin kursi-kursi yang ditinggalkan oleh katak-katak yang melompat parti lain, semua ini akan dirampas semula. Ada 79 kursi. Di samping 79 kursi itu sahaja, waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu, ialah di kawasan-kawasan di mana dominan undiannya datang daripada warga Felda. Dan dapatan saya saat ini, invoke ke ataupun Pakatan Harapan untuk masuk berkempen di Felda pun bagaikan tertutup pintunya. Jadi artinya warga Felda sudah kembali pada UMNO Barisan Nasional. Sejumlah 36 kursi parlimen. Kalau 36 campur dengan 79, di situlah saya katakan ada 115. Saudara, mungkin ada tambahan lain. Saya tak mau lebih cakap besar setengah orang kita menang. Memang saya tahu ada teman-teman mengatakan menang besar, tapi saya berpijak daripada keadaannya undi Felda 36 kursi itu. Sebab itu nanti bila saya dah buka satu persatu, insya-Allah selepas kita tahu siapa calonnya, saya akan memberi ulasan, saya akan memberi pencerahan kenapa saya katakan boleh menang, kenapa saya katakan boleh kalah. Yang paling penting, saya melihat calon-calon yang diturunkan kali ini juga calon-calon yang berwibawa. Sebagai contoh, saya dipahamkan untuk calon UMNO yang akan diturunkan bertanding Langkawi. Calon Langkawi, saya dipahamkan Datuk Amin. Beliau merupakan mantan siswa kerajaan negeri. Dan beliau memang banyak berjasa dengan warga Langkawi. Dan beliau akan bertanding. Andainya Dr. Mahathir bertanding di situ, saya mengatakan sukar untuk beliau mempertahankan kursi tersebut. Jadi kalau itu berlaku, kursi Langkawi yang kita kalah tu dah dapat balik pada kita. Balik pada UMNO. Begitu juga kursi Kubang Pasu. Begitu juga kursi di Jerlun. 3 kursi ini saya nampak. Sebab itu pimpinan UMNO Kedah, mereka yakin untuk dapat menawan sekurang-kurangnya 11 kursi. Sedangkan pilihan raya yang lalu, UMNO Barisan Nasional cuma menang di 3 kursi. Ketiga kedua. Satu di Dr. Mahathir Khalid dan juga ini Aziz Rahim. 2. Kalau 11, berarti sudah ada tambahan 9. Daripada 79 tambah 9, situ saja saudara sudah ada 97. Bayangkan saudara, kawasan-kawasan Felda lagi. Sebab itu, bila mereka mengatakan banyak saudara Cha, Lokman Adam bertanding ke? Dia setakat ini, saya dapatan saya di Johor, nama Datuk Lokman Adam tidak ada. Saya tak tahu tempat lain ya saudara. Jadi saya melihat dalam keadaan begini, kalau ada teman menghantar kiriman kepada saya saudara, ini bukan saya punya bacaan, teman menghantar bahawa analisa terkini saat ini. Ini belum lagi pengumuman nama-nama calon, iaitu Pakatan Harapan mungkin dapat sekitar 50 kursi. UMNO Barisan Nasional 122. Oh, tinggi tu. Sementara untuk Perikatan Nasional, di situ ada PAS dan Bersatu 10 kursi. 10 tu mungkinlah saya kata PAS mungkin dapat dalam 9 kursi sebab warga PAS dengan marah ni sebenarnya. Jadi kalau 10 tu mungkin Tasimuddin bertanding di Muar. Mungkin sebab kalau dia bertanding di Pagoh, bye-bye. Lain saya tak nampak. Dia mungkin juga Hamzah bertanding di
kalau bila bertanding di kawasan lamanya juga sukar untuk menang. Di Sabah katanya 38 kursi. Itu untuk Sabah dan Sarawak. Dan bebas gabungan tanah air katanya. Ni bebas dah. Pejuang katanya 2. Tapi saya tak nampak GTA ni boleh menang 2 ni. Jadi kalau 2 ni saya rasa saya boleh senang untuk dicampurkan kepada 52 pada Pakatan Harapan. Kalau UMNO kekal dengan 122, itulah kedudukan dapatan saya, teman-teman menghantar. Jadi, kenapa saya buat begitu? Sebab, ramai pengundi sudah pun kembali berpihak pada Barisan Nasional dan mereka mahu menebus kembali kesilapan masa silam. Rakyat merasakan bahawa apa yang dijanjikan selama ini tidak terlaksana dan mereka mengharapkan. Yang paling penting sekarang ni, is the end of the day adalah perut. Apalah rakyat nak makan. Dan paling penting, saudara, kalau kita tidak mempunyai kestabilan politik, bagaimana kita nak menangani cabaran yang begitu hebat. Saya cakap terus terang, saudara, cabaran ekonomi dunia begitu hebat. Hari ini pun ringgit Malaysia masih lagi terus merudum, menyusut RM4.80. Akan jadi sampai RM5. Kalau RM5 apa jadi dengan makanan? Sebab itu kita harus mempunyai kerajaan yang stabil dan pimpinan yang dapat penyatuan agar kita dapat segera menangani permasalahan tentang kedudukan ringgit Malaysia di pasaran antarabangsa. Kita lihat, saudara, walaupun bermasalah macam mana pun, macam di negara Indonesia, memang mereka bermasalah. Tapi kerana kestabilan politiknya disantuni oleh Pak Jokowi dengan baik, akhirnya pelabur-pelabur semua berpindah ke sana. Kalau Malaysia dapat kembali mewujudkan kestabilan politik, saya yakin pelabur-pelabur akan kembali. Kerana Malaysia mempunyai prasarana yang lengkap. Ini siapa ni? Saudara Nazri NL. Saya bukan mempengaruhi. Saya bagi tahu terang je, saudara. Saya cuma satu ya, saudara. Kalau saudara rasa bahawa saya berkempen, masa belum berkempen lagi, saudara. Calon-calon tak kenal lagi. Ini dapatan saya daripada teman-teman yang menghantar kiriman. Yang saya kumpul dan saya lihat. Saya bukan berkempen, saudara. Saudara Nur Zaman, Parti Tanah Air, Parti Perikatan Nasional, mereka semua dalam ketakutan. Saya lihat kebanyakan pemimpin-pemimpin mereka dalam keadaan kebimbangan. Lebih-lebih lagi, parti-parti pembangkang. Mereka bimbang sebab mereka selama ini mengutarakan persoalan rasuah, kluster mahkamah. Sedangkan mereka ada benda-benda di belakang mereka. Saya yakin itulah mereka ketakutan pada mereka. Sebab itu mereka sekarang ini all out. At any cost. Mereka harus mencari usaha supaya mereka tidak kalah. Tapi rakyat akan buat penentuan. Itu keadaannya. Saudara Kamarudin, Saudara Abdullah Kidal Kadir. BN menang, RM RM5.20 USD. Oh, jangan begitu, saudara. Kita harus berusaha, saudara. Saudara Junaida, sebab itu kita perlukan cerdik pandai untuk menangani masalah kita. Saya melihat, kenapa saya berkeyakinan UMNO Barisan Nasional? Kerana saya difahamkan. Datuk Seri Zahid Hamidi menjelaskan pada saya berkali-kali bahawa beliau tetap akan dengan pendiriannya mengemukakan calon muka baru. Dan beliau selaku Presiden, dia akan menandatangani watikah. Jadi dia akan pastikan muka baru. Jadi muka baru ni bukan mesti anak muda, saudara. Mungkin mereka yang selama ini tidak diberi kesempatan oleh wolot-wolot. Sebab wolot-wolot ataupun orang yang menguasai pimpinan bahagian ini, kadang-kadang mereka juga ada benda yang comot-comot di belakang. Jadi kita nak memastikan calon kali ini benar-benar bersih sebab kita, ini masanya. Macam mana saya katakan semalam, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden mengharapkan ini masa untuk membersihkan UMNO daripada parasit-parasit yang selama ini menjadi duri dalam daging. Mereka inilah yang mengakibatkan UMNO dibenci oleh rakyat. So sekarang ni sebab itu kita menurunkan muka-muka baru. Anak-anak muda yang profesional. Bagaimana juga saya tengok, saya bersyukur apabila Parti Keadilan menurunkan lebih kurang 7 orang calon-calon yang dianggap sebagai profesional. Sepatutnya begitu, saudara. Keandainya kita jadi kerajaan, mereka jadi pembangkang, maka kita mendapat kumpulan pembangkang yang berada di parlimen, memberi pandangan yang lebih baik untuk rakyat.
Kalaupun mereka pula berkuasa, sama ada Pakatan Harapan ke, ataupun di bawah Parti Keadilan yang berkuasa, mereka dipimpin oleh orang-orang yang berkualiti. Dan calon-calon daripada UMNO ini, bila mereka berjaya diketengahkan sebagai wakil rakyat, mereka juga akan menjadi pembangkang yang baik untuk mengkritik ataupun memberi pandangan. Saudara kena ingat, saudara, negara kita dah lama sangat. Lama sangat UMNO ataupun parlimen ini menjadi medan sarkas. Daripada sebelum pilihan raya 2018 lagi. Zaman Tan Sri Pandika Amir Mulia jadi speaker. Waktu itu kalau saudara lihat bagaimana perdebatan di parlimen, bukan bercakap soal rakyat, mereka bergaduh sama mereka. Kemudian hadir pula kerajaan yang baru, masih lagi berantakan, berbalah sama sendiri, tidak menyusun menyantuni masalah rakyat. Jadi kita mengharapkan pilihan raya kali ini kita harus mengetengahkan wajah-wajah baru, lebih ceria, lebih bertenaga, lebih berfikiran matang untuk menangani masalah negara kita. Kita tidak mahu lagi menjadikan parlimen itu medan zoo negara. Kita tak mahu. Cukup-cukuplah. Sebab itu orang luar pun tengok parlimen Malaysia ni teruk sangat. Benar, kalau kita lihat macam mana parlimen di England pun memanglah ada bising dan sebagainya. Tapi bukan kerana peribadi. Tapi apabila menteri itu mengumumkan sesuatu, kalau mereka tak setuju, mereka, dia bu. Tapi kerana isu soal rakyat. Dan sekarang ni kita tengok pun Britain pun dah mula mengikut sahaja kita dah sekali mengundi 3 orang Perdana Menteri. Kita lihatlah apa yang akan jadi, tak tahulah. Tapi kita mahu negara kita dalam persiapan kali ini, biarlah sekali kita undi, kita kekal dengan 1 orang Perdana Menteri dan barisan kabinet yang tidak berubah. Kita tak mahu lagi adanya kata-kata. Ya, saudara?